Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq bin Rosli, matrik number 266080. Okay, pada hari ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan tajuk tugasan kumpulan kami iaitu Cukai Korporat di Kanada bagi subjek GMGF 2033 Dasar dan Analisis Fiskal. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Siti Syuhadah Muhammad. Okey, ahli kumpulan saya adalah Encik Azlan, Encik Kumaran dan Encik Badri. Okey. Okey, percukaian. Okey, saya akan terangkan pengenalan berkenaan dengan percukaian. Okey, maksud cukai adalah bayaran yang dikenakan oleh kerajaan terhadap individu, syarikat, barang-barang, peristiwa dan lain-lain bagi tujuan perbelanjaan untuk negara. Okey, prinsip-prinsip percukaian ini telah lama digunakan sejak zaman dahulu lagi. Sama ada cukai yang dikenakan secara sukarela dan cukai secara paksaan. Okey, sebagai contoh kumpulan kami ambil di Kanada, cukai yang dipungut melalui kuasa badan perundangan dan dipungut oleh badan institusi badan awam bagi tujuan kepentingan negara tersebut. Okey, transaksi cukai boleh berlaku sama ada dalam bentuk fiscal asset atau sesuatu peristiwa yang berlaku. Contohnya contoh di Malaysia macam ada GST, SST tu, itu dikenakan cukai semasa lah. Okey, selanjutnya akan diterangkan oleh ahli kumpulan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Badri bin Habibullah. Nombor matrik 266041. Saya akan menerangkan tentang cukai korporat di Kanada. Cukai pendapatan korporat adalah merupakan sistem percukaian yang amat kompleks. Bahkan perundangan yang berkaitan tentangnya boleh dilakukan memakan ribuan halaman pengkajian serta disokong oleh pelbagai bentuk penilaian undang-undang. Di sini tidak ada ruang untuk memberikan gambaran yang lebih luas serta jelas mengenai perkembangan cukai seperti itu di negara-negara di bawah organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi, iaitu singkatannya OECD. Percukaian korporat adalah merupakan suatu bentuk sumber pendapatan kerajaan yang penting di seluruh dunia dan ia menjadi pertimbangan utama dalam merancang aktiviti perniagaan bagi sesebuah negara. Mulai tahun 2002, beberapa syarikat besar ditukar menjadi income trust untuk mengurangkan ataupun menghilangkan bayaran cukai pendapatan mereka, menjadikan sektor amanah berkembang pesat di Kanada pada tahun 2005. Penukaran sebahagian besarnya dihentikan pada 31 Oktober tahun 2006 ketika Menteri Keuangan Kanada pada masa itu mengumumkan bahawa amanah pendapatan baru akan dikenakan sistem pajak yang serupa dengan perusahaan dan peraturan ini akan berlaku untuk amanah pendapatan yang ada setelah tahun 2011. Sekian. Terima kasih kepada saudara Badri. Selamat sejahtera doktor. Nama saya Kumaran Analaki Ramasami. Nombor matrik 265970. Dan ini saya akan menerangkan tentang klasifikasi cukai korporat di Kanada, di mana cukai modal ditentukan di bawah bahagian 1.3 Akta Cukai Pendapatan Kanada. Dan selepas beberapa kali, iaitu daripada tahun 1932 hingga 1951, dan juga selepas daripada tahun 2006 sehinggalah 2012,
telah berlaku ataupun telah wujud beberapa konflik berkaitan dengan cukai modal serta cukai syarikat. Jadi pada tahun 2013, dalam bajet ataupun belanjawan negara Kanada, Kabinet telah menentukan untuk memperkenalkan sistem formal cukai kumpulan korporat. Okey, dan teknik cukai, kita tengok pada teknik cukai di mana agensi yang bertanggungjawab adalah CRA, iaitu Canadian Revenue Agency. Jadi CRA ini akan meliputi undang-undang pajak pendapatan, bagian dari undang-undang cukai excise, serta undang-undang berkaitan pelan pencen Kanada, insurans pekerjaan, pembalakan dan juga tembakau. Ia juga turut akan mengawasi segala pergerakan berkaitan pendaftaran badan amal dan juga kepatuhan mereka terhadap sistem cukai dan undang-undang umum. Jadi yang kedua pula, pemungutan atas perbezaan wilayah. Kesemua cukai yang dikutip di negara Kanada kontrol ataupun semuanya dikutip oleh CRA, iaitu CRA memang adalah satu badan yang ditentukan oleh kerajaan Kanada, dan tetapi bukannya di wilayah Quebec dan juga Alberta. Jadi bagi perniagaan kecil, mereka mengenakan cukai sebanyak 9%, dan syarikat yang lain dikenakan cukai korporat sebanyak 15%. Dan selepas pengurangan cukai umum dan juga tanpa pengurangan kadar cukai umum adalah sebanyak 38%. Seterusnya adalah klasifikasi syarikat. Terdapat beberapa syarikat yang dikendalikan oleh kerajaan Kanada, iaitu CCPC, dan juga kadar cukai mereka adalah agak kurang daripada syarikat-syarikat yang lain yang dikendalikan oleh pihak swasta. Seterusnya, asas cukai. Seperti negara-negara lain, ia juga adalah di mana pemungutan cukai di Kanada juga adalah untuk menambahkan pendapatan negara dari segi membantu pertumbuhan ekonomi negara. Jadi ia adalah perkara yang amat penting bagi mereka sama, seperti mana di negara kita. Jadi perkara ini adalah sama. Dan juga kadar asas cukai ianya ditentukan di bahagian 1, iaitu sebanyak 38%. Dan selepas pengurangan, dia akan dikenakan sebanyak 28%, iaitu dipanggil cukai persekutuan. Okey, seterusnya adalah struktur kadar cukai. Struktur kadar cukai ini merupakan sesuatu yang terdiri daripada pecahan pendapatan korporat, dan ia selalunya agak progresif. Baik, terima kasih, dan juga saya akan serahkan kepada rakan seperjuangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan-rakan saya. Saya adalah Melissa nombor 26657 akan meneruskan pembincangan pada kali ini. Okey, secara kesimpulannya, melalui Business Tax Profit War Tax Act, Kerajaan Persekutuan Kanada telah memperkenalkan cukai pendapatan korporat pada tahun 1916 untuk membantu membiayai penglibatan negara itu dalam Perang Dunia Pertama. Tax corporate dilaksanakan pada tahun 1966, dan pada tahun 1985 modal mula dikenakan cukai sebagai bahagian dari usaha untuk meningkatkan sumbangan syarikat kepada jumlah hasil cukai persekutuan. Dalam konteks korporat, pendapatan boleh dikenakan cukai dua kali. Pertama apabila diperoleh oleh syarikat, dan kemudian apabila pemegang saham menerima dividen yang dikenakan sebagai pendapatan peribadi. Untuk memenuhi objektif sistem cukai Kanada untuk memungut hasil pendapatan, hanya sekali cukai pendapatan korporat dapat dihapuskan dan pendapatan peribadi sahaja dapat dikenakan cukai. Kesimpulannya, percukaian korporat boleh membawa kepada kesan-kesan negatif terhadap pelaburan, kewangan korporat, pengguna dan juga pekerja. Sebagai contoh, kerana cukai pendapatan korporat dikenakan kepada
pulangan pelaburan, dan ia boleh mempengaruhi keputusan syarikat untuk membuat pelaburan baru. Tambahan pula, pengurangan faedah dari pendapatan korporat yang boleh dikenakan cukai boleh menyebabkan syarikat lebih bergantung kepada hutang daripada ekuiti untuk membiayai pelaburan mereka, dengan potensi risiko kemungkinan atau pemulihan yang lebih tinggi. Akhirnya, beban cukai pendapatan korporat boleh dialihkan kepada pengguna melalui harga lebih tinggi dan atau kepada pekerja melalui pempasan yang lebih rendah. Sekian.